Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Ada kursi, tak ada kursi, itu soal kedua. Tidak ada perpecahan, kerjasama. PKP di Tawau, PKPD di 2 lokaliti di Sarawak, 1 di Sabah. Juga Sultan Brunei terima dos pertama COVID-19. Pembahagian kerusi melibatkan gabungan Parti Sarawak GPS dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menjelang pilihan raya negeri serta umum akan dibincangkan kelak. Menurut Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin, selepas perbincangan ia terserah kepada Budi Bicara Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Apapun kita akan bincang. Ya, itu terserah pada Budi Bicara, pada Ketua Menteri dan pimpinan di Sarawak untuk membuat apa-apa keputusan. Jadi saya tidak nak menjelaskan lebih daripada itu. Terserah bila ada masa yang sesuai nanti kita cuba bincangkan perkara itu. Mengulas mengenai situasi politik di Sarawak, kata Muhyiddin, GPS dan PN punyai dasar perjuangan sama iaitu membela nasib rakyat. Justru soal agihan kerusi pada pilihan raya akan datang, jangan sampai berlaku perpecahan. Apa yang penting, bawa kemenangan besar kepada GPS. Apa pun situasi, kita yang ada di Sarawak ini daripada Parti Bersatu dan PAS dan Perikatan Nasional will give all our fullest support. Itu yang penting. Tidak ada perpecahan. Kerjasama. Ada kursi, tak ada kursi. Itu soal kedua. Yang penting kita nak tentukan kemenangan besar pimpinan GPS yang ada di negeri Sarawak ini. Selain itu, Sarawak akan mendapat keutamaan bekalan vaksin. Ini kerana negeri itu mempunyai populasi penduduk yang tinggi selain sasaran kerajaan negeri untuk memberi vaksin kepada semua penduduk menjelang Ogos ini. InsyaAllah saya berjanji balik ke Kuala Lumpur, saya akan memberitahu kepada menteri-menteri yang bertanggungjawab untuk segerakan menyampaikan lebih banyak lagi vaksin ke Sarawak supaya rakyat Sarawak nanti akan terhindar daripada terkena dengan penyakit virus. Sementara itu, mengulas mengenai usul yang dibangkitkan Pengerusi JPPN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas yang mahu bekalan vaksin diberikan kepada zon merah di Sarawak. Muhyiddin berkata ia akan diperincikan dan mengambil kira keperluan vaksin di seluruh negara. Maknanya di Sarawak ni kita mahu supaya kawasan merah jadi kuning, lepas tu jadi hijau semula, disegerakan. Itu pada dasar di peringkat Jawatankuasa COVID kebangsaan kita sudah setuju. Cumanya kita kena melihat secara lebih terperinci kerana negeri-negeri lain juga memerlukan bekalan dan kita nak mencari jalan supaya data kes COVID ni makin menurun ke suatu paras yang paling rendah. Jadi ini akan kita usahakan. Selain itu, kerajaan juga bersedia untuk berbelanja besar demi menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara akibat penularan pandemik COVID-19. Dalam pada kesediaan kerajaan berbelanja besar untuk tangani COVID-19, Muhyiddin turut memaklumkan kerajaan sudah ikat kontrak dengan pembekal vaksin untuk mendapatkan bekalan hampir 150% daripada penduduk negara ini. Sebab itu saya sudah awal lagi mengarahkan menteri-menteri yang bertanggungjawab, Saudara Khairi Jamaluddin dan Dr. Adham Baba, mesti runding segera tahun lalu dan silit dengan harga yang sesuai. Dan ini telah pun kita dapat atasi dan jumlah bekalan yang kita akan dapat ni adalah jumlah yang hampir 150% daripada jumlah penduduk Malaysia. So jadi ini satu keadaan yang saya kira akan dapat membantu kita menyegerakan proses vaksinasi di seluruh negara. Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 pada Khamis. Dengan dos pertama ini, baginda berkenan agar program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di negara itu diberikan kepada orang ramai secara berperingkat mulai 3 April. Menerusi laporan Borneo Bulletin, pengumuman dibuat Menteri Kesihatan Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Jaafar. Katanya persiapan bagi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan dibuat bermula Ogos lalu yang meliputi
Komiti Penubuhan Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 bagi mengkaji, menilai dan memastikan vaksin yang digunakan adalah efektif. Justru Brunei Darussalam Medicine Control Authority BDMCA memutuskan 3 vaksin akan digunakan di negara itu termasuk AstraZeneca, Pfizer-BioNTech dan Sinopharm. Untuk itu rakyat negara itu digesa untuk menghadiri janji temu yang diatur bagi mendapatkan vaksin untuk mengelakkan pembaziran. Ini pula perkembangan COVID-19. 217 kes positif baru direkodkan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 16,845. Di Sabah pula 63 tambahan kes baru COVID-19 sementara 4 kes di Labuan. Duka cita dimaklumkan 2 kematian direkodkan di Sarawak, menjadikan jumlah kematian setakat hari ini 112 orang, manakala 1 kematian dilaporkan di Sabah. Sementara itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan PKP di Tawau bermula esok hingga 16 April 2021. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sehingga kini secara keseluruhan sebanyak 137 kes aktif melibatkan beberapa kluster di daerah itu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Malah pelaksanaan PKP adalah untuk memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar di lokaliti kes positif serta mengekang penularan dalam komuniti. Selain itu, kerajaan juga akan melaksanakan PKPD di perumahan kilang Sungai Tenegang, Kinabatangan susulan peningkatan kes di kawasan berkenaan. Sehingga kini 290 ujian saringan dilakukan dan 33 daripadanya didapati positif COVID-19. PKPD di kawasan itu juga berkuat kuasa bermula esok hingga 16 April. Di Sarawak, PKPD dikuatkuasa di 2 lokaliti bermula 3 April sehingga 16 April 2021. Lokaliti pertama, Kampung Baji Sarike, Sarawak, susulan kenaikan mendadak kes positif COVID-19 dalam tempoh 5 hari. Sehingga 31 Mac 2021, 20 kes positif direkodkan. PKPD turut dikuatkuasa di Sungai Rasau, Batang Igan, daerah Matu, bahagian Mukah. Sehingga 30 Mac 2021, KKM telah melaksanakan 43 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 7 kes positif direkodkan. Tangani perkara berkaitan COVID-19 sendiri tanpa bergantung kepada kerajaan pusat. Ini gesaan timbalan Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Daryl Liking berhubung situasi Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS menangani isu COVID-19 di negeri itu. Jelasnya kebergantungan kepada kerajaan pusat hanya melambatkan proses pemulihan ekonomi negeri. Malah kata Daryl, kerajaan Sabah wajar mengambil tindakan proaktif seperti Sarawak yang menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak. Beliau turut menyelar tindakan kerajaan GRS yang membubarkan Pusat Gerakan COVID-19 yang sebelum ini digunakan ketika pentadbiran Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Lebih memburukkan apabila beberapa sektor penting di Sabah berdepan ketidakcekapan ekoran SOP yang digariskan kerajaan pusat. Justru Daryl menggesa kerajaan negeri bersikap proaktif dengan melakukan perbincangan berterusan dengan pemain industri selain menguruskan beberapa perkara berkaitan COVID-19 sendiri termasuk membenarkan pengoperasian semula Pusat Gerakan COVID-19. Lebih 500 penduduk di sekitar Luyang telah mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui program Kaunter Perkhidmatan Bergerak. Inisiatif pendaftaran itu dilakukan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Luyang, Fung Chin Se, sejak 2 minggu lalu. Respon yang diterima juga sangat menggalakkan. So, saya rasa ini adalah satu perkembangan yang amat menggalakkan dan cuma usaha perlu diperluaskan. Bukan sahaja Luyang yang buat. Kita mahukan semua YB, semua ahli-ahli politik tanpa kira mana-mana parti, kita perlu masukkan usaha dan tanpa usaha dari dalam perkara ini. Kerana kalau kita tidak daftarkan semua orang untuk vaksin, kita akan lebih lambat untuk mencapai ini 80% semua populasi untuk dapat vaksin. Setakat ini, statistik pendaftaran penerima vaksin yang rendah di negeri ini dengan hanya 11% yang telah mendaftar merupakan sesuatu yang merisaukan. Beliau yang juga Ketua Pemuda Parti Tindakan Demokratik DAP Sabah menyeru masyarakat Sabah untuk terus mendaftar diri sebagai penerima vaksin.
Kerajaan pusat boleh meminda Perlembagaan Persekutuan bagi mencerminkan perkataan asal di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Itu pandangan Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee. Katanya perkara itu boleh dilakukan tanpa perlu menunggu Perikatan Nasional PN menang besar dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Menerusi Facebooknya, Yee berkata jika benar-benar ikhlas, pindaan Perkara 1/2 dan Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan boleh dilakukan pada penggal ini. Jelasnya Perdana Menteri hanya perlu menarik balik proklamasi darurat dan membenarkan Parlimen bersidang kembali bagi tujuan itu. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika majlis makan malam bersama pemimpin Kerajaan Sarawak malam tadi. Yee turut mengungkit kembali janji Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili yang berikrar mahu menyelesaikan pindaan berkenaan dalam tempoh 6 bulan selepas dilantik. Bagaimanapun dakwa Yee sehingga kini ia masih tidak terlaksana. Kemenangan Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam pilihan raya negeri lalu, satu mandat daripada rakyat yang perlu ditunaikan sebaik mungkin, kata pengerusi Backbenchers GRS Datuk Seri Salih Said Keruak. Tidak kira apa yang berlaku di peringkat pusat, GRS perlu bergerak sebagai satu gabungan yang mampu membawa perubahan untuk negeri itu. Tetapi kita di Sabah ini kita baru saja mendapat mandat daripada rakyat Sabah. Dan mandat itu bukan ke atas Barisan Nasional, bukan ke atas PBS, bukan ke atas Perikatan Nasional. Tapi mandat itu kepada satu gabungan ya, jadi dinamakan Gabungan Rakyat Sabah. Walaupun Gabungan Rakyat Sabah ini belum didaftarkan, tetapi ia sebagai suatu gabungan seperti juga Muafakat Nasional ya, satu gabungan yang telah diiktiraf oleh rakyat sebagai satu pasukan yang ingin membawa perubahan di Sabah. Beliau mengulas kenyataan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nur semalam yang mahu parti komponen GRS terus mengekalkan momentum perkhidmatan kepada rakyat. Lebih 1,700 peniaga pasar minggu dan pasar tani di Medan Niaga Satok menerima bantuan di bawah Belanjawan 2021. Tukang gunting rambut Mahdi Hasbi dan penjual hasil tani Bobby Kim Liang antara yang menerima manfaat ini. Bagi mereka, bantuan ini bukan untuk dihabiskan sekelip mata, namun perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Terpaksa menutup seketika perniagaan kerana COVID-19, namun sewa kedai tetap kena bayar. Mahdi ambil inisiatif buat kerja lain bagi menampung perbelanjaan sekeluarga. Pada masa sama, dia memohon bantuan rakyat serta perusahaan kecil dan sederhana PKS di bawah Belanjawan 2021. Tu duit simpanan semua macam boleh kata untuk kita makan harian aja. Kita macam merasa apa? Asal tertunggu bantuan memang ada tapi lambat time lah. Itu oleh kerana ya pakai duit yang simpanan kita lah, bagi kita menyerah anak-anak kita. Tahun lalu permohonannya diluluskan. Mahdi menerima manfaat menerusi 3 bantuan iaitu Bantuan Prihatin Nasional BPN, Bantuan Prihatin Rakyat BPR dan Geran Khas Prihatin GKP. Simpanan tu penting lah, kita sih tahu masa kita ada kan. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun dalam perniagaan kita macam ni lah. Waktu kita naik, waktu turun. Bukannya kita bekerja lah, kerja stay lurus naik. Sementara itu, penjual hasil tani Bobby Kim Liang berkata bantuan yang diterima menstabilkan aliran modal dan untung jualan. Slow lah. Tapi kita chill lah. Lalu nak ngabis lah. Ada slow mulanya. Sikit-sikit. Sebab kadang bisnes tu tentu selalunya untung aja lah. Memang ada harinya rugi lah. Rugi lah kadang orang si tahu. Untung belum ya lah. Jelasnya walaupun sektor ekonomi mula beroperasi, permintaan pelanggan masih pada tahap sederhana. Permintaan pun kami orang pun si dapat banyak. Jadi takut orang si beli ke apakah. Takutnya lah Kobik ya. Tapi Kobik ada slow sikit orang lah. Takut kita belanja pun terlalu banyak juga lah. Time Kobik tu. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.